Relax bro. Kembali kita ke podcast Relax Bro. Jangan lupa follow kami di platform social media YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Dan kami amat-amat memerlukan sokongan like, share dan juga subscribe daripada para pendengar dan penonton semua. Kita dah ke topik terakhir. Topik ni baru masuk sebab kita pun tak berapa nak sempat bincang, Dok. Sebab kita difahamkan Tan Sri Lim Kit Siang dah selesai memberi keterangan kepada polis. Isunya mudah. Isunya ialah bila mana statement beliau yang berlaku pada November tahun lepas di hadapan penuntut pelajar Malaysia di Manchester berkenaan dengan impian beliau. Tahun lepas lah. Tahun lepas. Lama. Dia baru naik balik ni. Dinaikkan semula untuk pilihan dinaikkan raya. semula. So impian dia adalah untuk melihat kalau tak silap saya lah, tahun lepas, November, di Manchester, dia pernah cakap impian dia untuk melihat Perdana Menteri datang daripada orang Cina. Bangsa Cina. Rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia, orang Cina. Dan dia bagi contoh pun seperti Obama datang daripada lelaki berkulit hitam. Okay, yang dilantik, yang menjadi presiden US buat pertama kalinya. Okay, memecah that tradisi. Dan saya tak silap saya dia mempertahankan kenyataan dia. Ya, dia pertahankan walaupun dikritik, walaupun dibalun, walaupun dimakata macam-macam, walaupun dia pemimpin UMNO pun tibai juga dan sebagainya. Tapi dia kekal mempertahankan kenyataan dia, mengharapkan perkara tersebut berlaku. To be fair, untuk lebih adil, memang dalam perlembagaan kita tak ditetapkan Bangsa mana untuk jadi Perdana Menteri. Itu to be fair. Cumanya secara praktisnya memang daripada dulu ni terdiri daripada kalangan orang Melayu. Kalangan orang Melayu. So itu praktis. Cuma sekarang ni yang menjadi persoalan bukan persoalan itu. Bukan persoalan perlembagaan itu. Okay, perlembagaan itu tak ada siapa petikai pun dari dulu sampai sekarang. Yang menjadi persoalannya kenapa dia trigger isu ni? Timing tu. The timing dalam keadaan kita pun tahu bahawasanya isu 3R ni isu yang sangat sensitif. Okay, dan telah diberikan amaran pun oleh kerajaan dalam kempen-kempen pilihan raya ke apa-apa ucapan babitkan soal 3R ini, kerajaan dan peguat kuasa akan ambil tindakan. Tapi dibangkitkan soal ini saya cakap sensitivity. Macam mana kita nak jaga sensitivity ni? Sebab tu saya kata tadi, bila kita cakap asal contoh Steven Sim tadi ni, dia pun daripada DAP. Betul. Tapi saya rasa dia pandai engage dan berkomunikasi dengan kaum lain. Dengan orang Melayu. Dia boleh bercakap Melayu fasih. Dia boleh bercakap Melayu fasih. Dia boleh berpantun. Dia boleh melawak, berjenaka dalam bahasa Melayu. Dan dalam ceramah-ceramah politik dia dalam pilihan raya pun, dia pandai menjaga sensitiviti Melayu. Islam. Pada saya. Okey, walaupun akan ada punya orang, bila orang tengok video ni, orang akan kata kita lagi, orang kata apa? PAP dulu berlakon, DAP sejarah berlakon, Lee Kuan Yew dulu berlakon. Semua yang akhirnya, okey. Tak apa. Yang tu, bab berlakon tu kita tak tepi sekejap. Okey. Nanti kita bincang bab tu. Cuma saya katakan sekarang ni, orang yang macam ni, yang pandai engage ni, okey, dia mampu untuk menjaga sensitivity dan pada saya, stability. Ini yang penting. Soal dia boleh pergi sejauh mana, apa dia nak buat, kita ada kabinet. Betul. Bukan dia boleh buat sesuatu ikut suka dia. Bukan dia boleh katakan musnahkan Melayu, musnahkan kaum Melayu dengan kuasa yang dia ada dalam sebagai menteri. Betul. Tak boleh buat. Kita ada kabinet, kita ada parlimen. Ahli parlimen Melayu kami buat apa? Betul. So kita gunalah, the process is there. Okay. Cuma je pada Lim Kit Siang ni, pada saya, jadi dua benda berbeza. Kita puji Steven Sim. Okay. Kita puji cara dia. Okay. Lim Kit Siang ni saya rasa dia tak habis-habis. Dia ada je benda yang dia nak mainkan, soal sensitivity, soal menyentuh perkara-perkara yang membabitkan soal antara Melayu dengan Cina. Seolah-olah dia bagi signal ni supaya teruslah bersyakwa-sangka antara Melayu dengan Cina. Saya nak sentuh part tu dah. Tapi okay. sentuh. Sambung. Saya okey. Pertama sekali kita kena faham Tan Sri Lim Kit Siang ni it's a seasoned politician. Yep. Seasoned politician bermaksud apa saja yang keluar daripada mulut dia bukan saja-saja keluar. Dia akan sentiasa ada sebab dan ada agenda.
Yang ni very clear cut. He's a politician. Siapa-siapa pun dalam keadaan dia, setiap kali nak membuat satu-satu kenyataan ni mesti ada political agenda yang dia nak utarakan. Dan saya melihat ini adalah satu kaedah terbaik untuk dia mengapi-apikan kemarahan orang Melayu. Dia tahu UMNO kena react. Dia tahu UMNO kena react. Macam mana pun UMNO kena react. Sebab apa? Kalau UMNO tak react, Perikatan Nasional kena react. Jadi isu ni dia lebih kepada impian dia. Tapi kita masih lagi nak kena faham kenapa dia buat kenyataan ni. Sebab dia tahu UMNO akan react. Nombor dua, bila UMNO react, sejauh mana UMNO akan react? Sebab UMNO dah kehilangan undi Melayu. Banyak. Kita hanya 30% je, Dok. 70% dah pergi kat Perikatan Nasional. So dia nak tengok sejauh mana UMNO willing to go untuk mempertahankan kononnya bagi dia kepentingan orang Melayu lah. Yang mana dalam kaedah atau dalam kata lain, kedudukan Perdana Menteri ni adalah hak orang Melayu. Nanti UMNO macam mana pun kena bertahan. Cumanya I want to call his bluff. Saya nak call his bluff. Okay. Kalau betul Tan Sri nak impian dia jadi kenyataan, you set the fundamental right. Kita punya fundamental pun tak right. Tak betul. Saya setuju dengan pendapat Dok. Ini kenyataan yang paling jelas. Kita suka tak suka, kita kena terima dan kita kena hadam dan kita kena fikirkan macam mana nak atasi masalah ini. Hubungan antara kaum di dalam negara ni sentiasa ada syarat wasangka. Bukan salah kaum. Salahnya bila mana ahli politik sentiasa menggunakan racial card untuk mendapatkan sokongan politik. Ini masalah dia. Kita di sekolah pun dah Racial berasing. dan agama. Kita di sekolah pun dah berasing-asing. You nak cerita pasal perpaduan macam mana? Di sekolah pun kita dah start asing. You play racial card to get political support. And now you are talking about having Chinese to be Prime Minister? It's not impossible. But get the fundamental right. Kalau benda asas untuk perpaduan pun tak boleh nak selesai, kalau isu pendidikan yang berasing-asingan ni pun tak boleh selesai, kiranya kalau masih ada ahli politik menggunakan isu agama dan bangsa pun tak boleh selesai, impian tu akan tinggal impian, Tan Sri. Saya minta maaf banyak. Itulah masalah kita. Kita boleh ada impian. Saya, kalau tanya saya lah, Dok, pribadinya, saya tak rasa janggal pun kalau kita nak ada Perdana Menteri Cina. Bila mana mereka faham orang Melayu, ada orang Melayu faham orang Cina. Dan kita di bawah ni united sebagai satu rakyat Malaysia. Tak ada masalah. But bila nak capai benda ni? Dia, sorry lah, yang tu saya berbeza pendapat. Saya rasa janggal. 70% dengan 20%. Faham. 70% majoriti Melayu. Okay, dengan 20% Chinese. Okay, saya rasa janggal kalau Perdana Menteri daripada kalangan. Okay, daripada kalangan bukan Melayu. Bukan Melayu. Okay, tak apa. Kita menghormati pandangan tersebut. Cuma, kalau dia nak compare dengan Amerika, dengan US, macam mana Obama? Obama ni, dia lagi putih daripada orang putih. Bukan warna kulit lah. Dia punya white supremacy tu, karakter dia tu lagi putih daripada orang putih. Kalau karakter Tan Sri Lim Kit Siang lagi Melayu daripada orang Melayu, memperjuangkan hak Melayu, Melayu. Kita pun kata tak apa dia jadi negeri. Kat situ saya nak pergi tu. Itu yang saya nak pergi. Sebab apa saya kata saya tak rasa pelik. Sebab tadi tu basic fundamental tu dah selesai. Dan kita boleh wujud harmoni di kalangan yang pelbagai bangsa ni bila mana orang Cina sendiri boleh memperjuangkan hak orang Melayu. Tapi bila nak sampai tu? Kat mana nak sampai tu? Tengok lagi lah. Contoh orang kata kan, macam Steven Sim, saya suka dia dengan Howard Lee, walaupun ada statement dia pasal Quran itu ni, kita dah berikan pendapat, ada pandangan kritikan dan sebagainya. Tapi nak cakap lagi, bayangkan orang Cina dia turun kempen pilihan raya macam Howard Lee ya. Dia turun kempen ke Perak. Di Ipoh. Cakap Perak pekat dengan makcik kampung. Melekat. So ini saya katakan asimilasi ni. Okay, dia boleh assimilate dengan budaya masyarakat setempat. Okay, dia akan dilihat lagi Perak daripada orang Perak. Macam mana orang tak sokong dia? Contoh. Soal Perdana Menteri itu nombor 2 dah. Dia soal kalau dia orang mampu buat up to that level, okay, macam Obama buat di US,
untuk dia menang presiden. Dia perjuangkan hak orang putih, jaga orang kulit putih ni. Okay, betul-betul dilihat lebih putih daripada orang putih. Okay, kalau dia orang boleh buat begitu kat sini, saya rasa tak mustahil akan ada penyokong-penyokong yang menyuarakan cadangan dan sokongan untuk mereka jadi Perdana Menteri. Walaupun hakikatnya saya rasa jangan. Sebab apa? Sebab kalau minoriti memimpin majoriti, dia akan ada dalam suasana demokrasi. Kita demokrasi sekarang. Dia bukan soal, jangan samakan dengan khilafah. Di zaman Nabi SAW Madinah, orang Quraisy yang minoriti memimpin, orang Ansar yang majoriti. Kita tak boleh samakan sebab itu syura sistem. Jadi, demokrasi sistem ni suara ramai. Jadi 70% yang bersuara against 20%, kita akan jadi ketidakstabilan. So itu, saya bukan kata ni, tetapi saya setuju kalau nak buat benda tu, fundamental kena betul. Asas dia. Nak tengok apa perubahan-perubahan asas yang nak kena buat. Pendidikan, education. Itu paling penting. Kalau Itu benda paling ni penting pun tak boleh settle, tak cerita lah pasal impian tu Tan Sri Bisri minta maaf banyak lah. Jadi patu benda-benda ni keluar pula kat pilihan raya pula. Macam seolah-olah macam ni Tan Sri, saya nak beritahu ni, orang sangka Tan Sri nak bunuh UMNO. Itu yang saya nak cuba cakap. Dah clear kat. Orang sangka Tan Sri nak bagi UMNO kalah dalam pilihan raya. Okey? Orang marah benda ni. Apa yang saya cakap ni, apa yang disuarakan oleh peringkat bawahan dan juga apa yang disuarakan oleh netizen lah. Kita ambil bukan daripada parti saya, tapi maksudnya daripada, bukan statement rasmi parti, tidak sama sekali. Sebab tu strategi saya nampak dia punya, itu saya kata dia mesti ada agenda. Mesti ada agenda. Kan? Dia tak keluar cakap macam tu je. Itu antara benda-benda yang dibangkitkan. So jadi kami bincang kat sini bukan untuk kita nak keruhkan keadaan dan suasana, tetapi saya nak supaya difikir-fikirkan. Sebab tu kami secara adilnya, to be fair, kita bukan attack DAP ni. Kita sebut kritikan kita terhadap kenyataan Tan Sri. It's not DAP. It's not DAP. It's about Tan Sri. Okay, jadi itu saja topik kita pada malam ni. Semoga perbincangan kita ni memberi banyak pencerahan kepada pendengar dan penonton. Ada banyak topik-topik yang saya rasa sebelum ni mungkin penonton sama-sama kan, pendengar pun sama-sama tak pasti apa yang berlaku, dan itulah antara benda-benda yang kita cuba buat di podcast Relax Bro. Dan kita juga nak semua pendengar dan penonton untuk relax sebelum membuat apa-apa keputusan, untuk mengkritik dan juga memberi pendapat kepada mana-mana pihak. Jadi jangan lupa untuk follow kami di semua platform social media kami, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, dan juga Facebook, sebab kami memerlukan sokongan semua untuk like, share dan kongsi semua konten-konten yang kami bina di studio. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.